Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi kepada semua pelajar. Okey, pada hari ini kita akan teruskan pembelajaran dengan bab yang pertama. Masih lagi bab yang pertama iaitu bab mikroorganisma. Okey, standard kandungan 1.2 mikroorganisma berfaedah. Standard pembelajaran 1.2.1 iaitu mewajarkan aplikasi mikroorganisma dalam kehidupan. Dan cikgu harap pelajar-pelajar akan terus kekal bersama dengan cikgu. Okey, so apa yang kita akan belajar hari ini? Okay, kita lihat cikgu paparkan ada 5 kegunaan mikroorganisma yang berfaedah. Okay, yang pertama, proses pencernaan makanan. Okay, yang kedua, proses perebutan. Yang ketiga, kita nak bincangkan kegunaan mikroorganisma berfaedah dalam bidang perubatan. Yang keempat, kita nak lihat bidang pertanian. Dan yang terakhir, kita nak lihat kegunaan mikroorganisma berfaedah dalam bidang perindustrian. Okey, terus kekal bersama dengan cikgu dan cikgu akan teruskan dengan penjelasan bagi setiap bidang ini. Ada 5 bidang yang kita nak bincangkan tentang kegunaan mikroorganisma berfaedah. Okey. So bila kita sebut tentang mikroorganisma, ada mikroorganisma yang mendatangkan keburukan dan ada juga mikroorganisma yang memberi faedah kepada manusia. Okey. So kita lihat yang pertama, okey, mikroorganisma berfungsi dalam proses pencernaan makanan. Okey, so yang pertama. Yang kedua, mikroorganisma berguna dalam proses perebutan. Yang ketiga, mikroorganisma diperlukan dalam bidang perubatan. Yang keempat, dalam bidang pertanian. Dan yang kelima, dalam bidang perindustrian. Okey, baik. So kita lihat satu persatu. Okey, dalam bidang proses pencernaan makanan, bagaimanakah mikroorganisma digunakan dan memberi faedah kepada hidupan. Okey. Sebagai contoh, okey, dalam proses pencernaan manusia, okey, terdapat mikroorganisma yang namanya flora usus, okey, yang diperlukan dalam proses pencernaan. Okey, di mana dia membantu menapaikan sisa-sisa makanan di dalam usus besar, okey, dan seterusnya menghasilkan vitamin K dan biotin untuk kegunaan tubuh. Okey. So bagaimana flora usus ini berfungsi? Okey, flora usus ini menghasilkan enzim yang tidak dapat dihasilkan oleh sel manusia untuk memecahkan polisakarida seperti kanji, fiber, oligosakarida kepada gula ringkas. Okey, selain itu, okey, bakteria E. coli di dalam kolon atau usus besar juga berfungsi menghalang pertumbuhan bakteria berbahaya dalam usus untuk mengelakkan penyakit. Okey, kalau haiwan herbivore pula, okey, proses pencernaan haiwan herbivore, okey, seperti lembu dibantu oleh bakteria dan protozoa. Bagaimana dia membantu? Okey, bakteria dan protozoa ini menghasilkan satu enzim yang kita sebut dia sebagai enzim selulis yang fungsinya untuk mencernakan selulosa yang sukar dicerna oleh gula ringkas. Okey, seterusnya kita lihat dalam proses perebutan. Okey, dalam proses perebutan, okey, bakteria pengurai dan kulat saprofit. Okey, bakteria pengurai dari kumpulan bakteria dan kulat saprofit dari kumpulan kulat membantu menguraikan organisma mati dan juga bahan buangan haiwan kepada sebatian ringkas yang boleh diguna semula oleh tumbuhan. Okey, dengan kata lain, bakteria dan kulat ini dapat menambahkan kandungan nutrien dalam tanah seterusnya yang diperlukan oleh tumbuhan. Okey, baik. Seterusnya kita lihat bagaimana bakteria fakultatif yang berkebolehan hidup di persekitaran beroksigen dan tanpa oksigen. Ia digunakan dalam sistem rawatan kumbahan untuk menguraikan bahan buangan pepejal kepada produk-produk berguna
seperti biogas, biopepejal dan bioeffluent. Okey. Baik. Seterusnya kita lihat dalam bidang perubatan. Okey, dalam bidang perubatan, okey, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteria dan kulat boleh dirawat dengan menggunakan antibiotik dan antikulat. So, mana datangnya antibiotik dan antikulat ini? Okey. Kedua-dua bahan antibiotik dan antikulat ini dihasilkan daripada bakteria dan kulat tertentu. Okey. Okey. Selain itu, okey, dalam bidang perubatan, patogen yang telah mati atau dilemahkan dijadikan vaksin, okey, dan disuntik ke dalam badan manusia untuk menghasilkan antibody. Okey, terdapat juga bakteria yang diubah suai secara genetik untuk menghasilkan insulin, okey, iaitu hormon yang digunakan dalam rawatan penyakit kencing manis. Okey. Right. Seterusnya kita lihat dalam bidang pertanian. Okey, bakteria dan kulat digunakan ataupun bakteria dan kulat memainkan peranan yang sangat penting dalam tindakan untuk menyuburkan tanah dan menggalakkan pertumbuhan-tumbuhan. Okey. Okay, selain itu, mikroorganisma juga digunakan sebagai kawalan biologi. Okay, sejenis bakteria digunakan untuk mengawal pembiakan rama-rama dan kumbang perosak, manakala kulat digunakan untuk mengawal serangga yang sering merosakkan tanaman. Okay, dan akhir sekali dalam bidang perindustrian, bakteria dan kulat banyak digunakan untuk menghasilkan pelbagai makanan dan bahan kegunaan yang lain. Okay. Contohnya dalam penghasilan roti, kita menggunakan yeast, okay, iaitu daripada kumpulan kulat. Okay, so kita lihat dalam bentuk yang lebih ringkas bagaimana bakteria digunakan dalam bidang perindustrian. Okay, penghasilan dadih, sejenis sejenis dessert. Okay, kemudian kita ada perusahaan barang kulit, okay, menggunakan bakteria, penghasilan cuka dan juga perusahaan tali dan kain. Okay, kemudian kulat juga digunakan untuk penghasilan kicap soya, okay, penghasilan minuman beralkohol, pembuatan roti dan juga perusahaan serbuk cuci. Okay.